Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat menjulang pendidikan daerah Dalat. Yang berusaha Puan Magdalene binti John, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Dalat. Yang dihormati Encik Awang Isnaini bin Awang Omar, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah. Juga yang dihormati Ustazah Nurhayati binti Sulaiman, Pegawai SI Partner Plus PPD Dalat serta semua guru penolong kanan daerah Dalat yang terlibat dengan kolokium perkongsian keberkesanan kepimpinan SLT PPD Dalat tahun 2021. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Cikgu Ketina binti Naim, penolong kanan pentadbiran SMK Agama Igan. Jadi saya akan teruskan dengan pembentangan saya pada hari ini. Sejajar dengan perancangan strategik sekolah, SMK Agama Igan sentiasa berusaha untuk memastikan sasaran prestasi bidang kurikulum tercapai. Oleh yang demikian, program Mumtaz SPM 2020 SMK Agama Igan dilaksanakan berikutan isu bidang kurikulum di mana sekolah belum berjaya menghasilkan murid straight A's dalam SPM walaupun pencapaian GPS SPM SMK Agama Igan meningkat pada saban tahun. Pencapaian terbaik SPM SMK Agama Igan setakat ini adalah pencapaian SPM 2019 iaitu sekolah telah mencapai GPS 4.20. Tuan-tuan dan puan-puan, matlamat utama program ini adalah menghasilkan sekurang-kurangnya seorang murid straight A's dalam SPM 2020. Berikut ialah objektif program Mumtaz. Yang pertama, menyuntik motivasi kendiri yang kental dalam kalangan murid yang berpotensi cemerlang bagi memastikan mereka mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2020. Objektif yang kedua, melahirkan kuantiti dan kualiti murid cemerlang dengan lebih ramai lagi dalam SPM 2020. Dan yang ketiga ialah memberi bimbingan dan panduan yang sewajarnya kepada kelompok murid berpotensi cemerlang membuat persiapan menghadapi peperiksaan SPM 2020. Jadi seramai 20 orang murid berpotensi cemerlang dipilih untuk mengikuti program ini yang dipilih berdasarkan seluruh tingkatan 5. Baik, seterusnya kita lihat bahagian pelaksanaan. Proses pertama, pelaksanaan program ini hendaklah dibincang dan diputuskan pelaksanaannya di dalam mesyuarat jawatankuasa kurikulum yang pertama seelok-eloknya. Setelah itu, saya sendiri fikir pentadbiran dengan bantuan semua ketua bidang serta guru bimbingan kaunseling GBK memilih calon berdasarkan data utama iaitu keputusan peperiksaan akhir tahun AR3 murid semasa di tingkatan 4. Keputusan peperiksaan AR3 ini adalah asas utama. Walau bagaimanapun, jawatankuasa juga mempertimbangkan pencapaian lampau murid seperti pencapaian UPSR, pencapaian PT3, bahkan pencapaian dalaman semasa murid berada di menengah rendah. Selain itu, pertimbangan lain juga adalah perlunya ada wakil setiap kelas sekurang-kurangnya seorang. Kita sedia maklum kelas yang selalu kita kaitkan dengan kelas hujung, iaitu kelas murid-murid yang berprestasi rendah. Juga perlu kita pertimbangkan untuk memilih sekurang-kurangnya seorang bagi meningkatkan motivasi murid kelas tersebut bahawa tidak ada yang mustahil sekiranya kita berusaha. Data telah menunjukkan bahawa murid kelas hujung yang terlibat dalam program Mumtaz sebelum ini telah mencapai 4A dalam SPM 2019. Boleh berlaku. Setelah nama-nama yang terpilih pada peringkat awal ini, jawatankuasa Mumtaz
Juga perlu berkongsi senarai tersebut dengan guru mata pelajaran SPM semasa. Sekiranya tiada bantahan dan dipersetujui, Jawatankuasa program mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa pengurusan sekolah untuk tindakan seterusnya, seperti memohon dana daripada pihak PIBG. Untuk kita laksanakan program ini, perlu ada dana. Apabila telah lulus, kita pergi ke pelaksanaan yang seterusnya. Kita adakan taklimat dan agihan kumpulan. Untuk tahun 2020, pelaksanaan bahagian ini hanya dapat dibuat pada bulan Februari, di mana jadual sekolah yang agak padat dengan kejohanan olahraga antara rumah sukan dan peperiksaan pertengahan penggal 1 bermula 27 Februari sehingga 13 Mac 2020. Sebelum murid balik bercuti pertengahan penggal yang pertama, Jawatankuasa Program Mumtaz telah melaksanakan program yang ringkas, iaitu serahan buku rujukan tambahan termasuk alat tulis, terutamanya kalkulator, saintifik, setelah kita menemu bual keperluan murid tersebut. Perbelanjaan untuk bantuan ini agak sedikit kerana kebanyakan murid telah membeli buku rujukan tambahan. Jadi seramai 6 orang daripada 20 orang murid Mumtaz ini sebenarnya adalah daripada kalangan keluarga sosioekonomi rendah dan mereka adalah keutamaan dalam apa jua bantuan. Selebihnya 14 orang adalah pelajar daripada selain ekonomi rendah. Bimbingan dan motivasi berkala dilaksanakan di mana perjumpaan rasmi hendaklah dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 2 bulan dan perlu ditulis pelaporannya. Walaupun dalam perancangan adalah dibuat dan dilapor secara berkala di peringkat Jawatankuasa Mumtaz, kami sentiasa berbincang perkembangan anak-anak Mumtaz. Bahkan adalah kebiasaan guru-guru Mumtaz ini duduk makan bersama. Ada yang beli makanan seperti KFC untuk anak-anak Mumtaz mereka. Seolah-olah kita lihat di sini guru ini memainkan peranan sebagai ibu bapa kepada ahli kumpulan masing-masing. Seterusnya, kelas etikat dilaksanakan bermula pada Ogos 2020 setelah sekolah diumumkan dibuka semula pada bulan Julai. Sepanjang tempoh PDPR, perkembangan murid dipantau melalui guru-guru mata pelajaran sama ada melalui perbualan bersama guru mata pelajaran ataupun rekod penghantaran laporan PDPR guru-guru yang berkenaan. Kelas etikat iaitu kita boleh anggap sebagai kelas drilling, soalan-soalan format SPM diteruskan sehingga bulan Januari 2021. Majlis Restu Ilmu tetap dilaksanakan dalam norma baharu biarpun ringkas demi memastikan anak-anak merasai kesungguhan pihak guru dan keyakinan untuk berjaya dalam SPM. Setelah itu kita mengadakan program pecutan akhir SPM di mana latih tubi soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas dan soalan percubaan SPM negeri-negeri diteruskan melibatkan setiap hari termasuk hari Sabtu dan hari Ahad sehingga hari terakhir peperiksaan SPM bagi mata pelajaran tersebut berlaku. Jadi di sinilah kita melihat betapa dedikasinya guru mata pelajaran masing-masing. Proses pengurusan tidak akan lengkap sekiranya tidak berlaku aktiviti-aktiviti penting seperti pemantauan, penilaian, dan penambahbaikan program. Pemantauan program yang ketiga, pemantauan program melibatkan laporan perjumpaan setiap 2 bulan manakala perkembangan murid dipantau melalui head count. Daripada laporan yang diterima dan head count perkembangan murid, ia digunakan untuk membuat tindak susul segera sekiranya terdapat murid yang mempunyai masalah baik dari segi emosi, keuangan ataupun perkembangan murid tidak seperti yang sepatutnya dia capai. Jadi berdasarkan graf ini ada 3 graf dan ada 1 jadual.
Graf yang dipamerkan, ini graf yang pertama. Graf pertama menunjukkan perbandingan headcount sekolah dan headcount Mumtaz tahun 2020. Jadi kita dah tunjukkan di sini. Okey, saya tak perlu terang lagi apa OTR, apa AR, apa TOV, apa ETR. Jadi daripada graf ini dapatlah dilihat bahawa semua OTR tidak dapat dicapai. Okey, ini bukan sebab kita tidak bekerja keras. Antara faktornya adalah sasaran GPS SMK Agama Igan SPM 2020 adalah agak tinggi, iaitu 3.81 berbanding kalau mengikut sebenarnya peningkatan 3% setahun. Sekiranya peningkatan 3% daripada SPM 2019, sepatutnya sasaran pada SPM 2020 adalah 4.07. Tapi sekolah berani meletak sasaran 3.81 kerana kami ingin mencapai keputusan yang cemerlang dan kami rasa boleh dan berusaha ke arah sasaran yang tersebut. Jadi sasaran ini bukan kita buat saja-saja, bukan pengetua letak, bukan saya letak, tapi ini adalah sasaran yang telah dipersetujui bersama di dalam mesyuarat jawatankuasa kurikulum sekolah. Walaupun banyak kaedah perbandingan lain yang dapat dibuat seperti perbandingan pencapaian sekolah dengan SPM, keputusan SPM sebenar, mengikut kohort, begitu juga perbandingan berdasarkan unjuran. Banyak kaedah sebenarnya kita lihat. Jadi kita teruskan dengan graf yang kedua, iaitu perbandingan grade purata Mumtaz dan grade purata sekolah bagi pencapaian AR1, AR2 dan AR3 tahun 2020 ini menunjukkan terdapat pola meningkat berterusan dalam pencapaian AR1 sehingga AR3, iaitu bagi grade purata sekolah meningkat daripada 7.17 pada AR1 kepada 5.76 pada AR3, manakala grade purata Mumtaz meningkat daripada 5.57 pada AR1 kepada 3.96 pada AR3. Baik. Graf ketiga adalah perbandingan pencapaian grade purata mengikut kumpulan Mumtaz. Kumpulan Amber, kalau kita lihat kat sini ada 5, Amber, Amethyst, Garnet, Aquamarine dan Carnelian. Jadi kumpulan Amber ini menunjukkan pencapaian terbaik atas faktor keempat-empat calon SPM di dalam kumpulan ini adalah calon sebenar straight A's, manakala kumpulan-kumpulan lain adalah kumpulan calon berprestasi cemerlang. Apa yang menarik adalah pola yang ditunjukkan untuk setiap kumpulan adalah pola meningkat berterusan walaupun pencapaian tidak mencapai KPI berdasarkan headcount masing-masing. Antara objektif utama program ini adalah memastikan murid mencapai sekurang-kurangnya 4A dalam peperiksaan SPM. Sebab itu kita paparkan bermula daripada 4A sehingga 12A. Jadi untuk data yang dipaparkan menunjukkan bermula AR1, terdapat 7 orang daripada 20 orang murid Mumtaz telah mencapai sekurang-kurangnya 4A dalam mata pelajaran SPM, manakala AR2 telah mencapai 8 orang, seterusnya meningkat kepada 13 orang pada AR3. Pada AR3, ini yang kita nak kongsi kegembiraan. Ya. Seorang calon daripada kumpulan Amber, dia telah mencapai sasaran straight A's dan besarlah harapan sekolah agar pencapaian ini tercapai dalam SPM sebenar kelak. Seorang calon, kalau kita lihat pada data ini, telah capai 10A dan 1E. Jadi ini kita namakan sebagai kategori near miss. Mata pelajaran yang calon ini dapat E adalah matematik tambahan dengan markah 42. InsyaAllah kita terus berusaha supaya calon ini setelah keluar keputusan AR3 hari itu, kita telah berusaha bersungguh-sungguh memastikan beliau calon ini berjaya mendapat A juga dalam matematik tambahan, insyaAllah.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekarang kita melihat kepada penilaian program berdasarkan laporan, data account, pemerhatian, temu bual serta perbincangan menunjukkan 4 kekuatan program ini, iaitu guru berdedikasi memberi bimbingan dan motivasi, wujud saingan positif antara calon SPM, guru dan calon jelas tentang KPI masing-masing, keputusan peperiksaan dalaman juga menunjukkan pola meningkat. Jadi ini kita lihat kekuatan program ini ya. Jadi kelemahannya yang kita dapat kenal pasti ialah segelintir kecil calon yang terpilih agak tertekan dengan KPI yang telah ditetapkan. Ialah KPI kita letak tinggi seiring dengan KPI sekolah. Masih terdapat guru mata pelajaran yang tidak mengenali calon mumtaz. Dan yang ketiga, masa yang agak singkat sukar untuk membantu murid calon dalam mata pelajaran kritikal. Jadi seterusnya berdasarkan penilaian ini, program Mumtaz diteruskan pada tahun 2021 dengan penambahbaikan. Okey, penambahbaikan yang pertama ialah guru pembimbing diberi sedikit input berkaitan asas ilmu psikologi, hala 7 selepas SPM, inventory dan haluan kejayaan murid dengan bantuan GPK sebab GPK sekolah kita hanya ada seorang saja, jadi dia tak mampu nak buat. Kita kena bantu dia. Okay. 2. Murid yang terpilih dalam program Mumtaz perlu dihibah kepada seluruh warga sekolah dan pemantauan hendaklah sentiasa dibincangkan di dalam mesyuarat jawatankuasa kurikulum dan dialog prestasi sekolah. Program dicadangkan, yang ketiga, program dicadangkan bermula daripada keputusan AR2 tingkatan 4 bagi memantapkan lagi pencapaian, lagi cepat, lagi bagus sebenarnya. 4. Pertandingan dalam bentuk pencapaian antara kumpulan Mumtaz diadakan bagi menggalakkan persaingan sihat dan meningkatkan lagi motivasi anak-anak Mumtaz ini. Seterusnya kita lihat slide yang kedua. Ini adalah One Page Project Manager (PPM) yang telah dihasilkan. Ketua projek adalah saya sendiri, PK pentadbiran, dan objektif am ialah sekolah menghasilkan calon straight A's dalam SPM 2020 beserta 5 objektif khusus. Projek ini bermula pada Januari 2020 dan tamat pada Mei 2021. Proses kerja melibatkan 7 proses utama dan hanya satu proses yang belum selesai, iaitu penambahbaikan. Orang yang dipertanggungjawabkan adalah PK pentadbiran, 4 ketua bidang dan guru mata pelajaran SPM. Dari segi kos pula, permohonan awal untuk menjalankan projek ini adalah RM1,000 sahaja. Walau bagaimanapun, kos sebenar adalah RM1,180 dan saya sebagai ketua projek telah mengadakan perbincangan dengan jawatankuasa pengurusan memohon dana tambahan daripada pihak PIBG. Secara keseluruhannya, program tetap dilaksanakan dan sebenarnya terdapat sedikit perubahan di mana pelaksanaan program ini agak terjejas disebabkan oleh penutupan sekolah. Seterusnya kita lihat di sini gambar. Slide yang ketiga dan terakhir adalah gambar-gambar yang telah diambil sepanjang projek ini dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat gambar aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan. Ada 5 kumpulan, iaitu Amber, Carnelian, Amethyst, Aquamarine dan Garnet. Saya mewakili pihak sekolah. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan PIBG SMK Agama Igan, pihak PPD Dalat, terutama KPPD sendiri serta SI Partner Plus atas sokongan dan bantuan kepada pihak sekolah. Pada saya yang mengetuai projek ini amat menghargai bantuan pengetua, penolong-penolong kanan serta semua ketua bidang yang terlibat termasuk GBK serta semua guru mata pelajaran SPM yang sangat berdedikasi. Pembentangan ini adalah sekadar perkongsian daripada saya. Apa yang baik bolehlah diambil mengikut kemampuan dan acuan sekolah sendiri. Jadi saya sudahi lagi dengan ucapan terima kasih. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala dan kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Jadi saya mohon diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.